نبدأ درسنا بقراءة أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. لو حرف الامتناعية الشرطية مبني على السكون لا محل من الإعراب. الشرطية. حفيظ أين حفيظ؟ في المرهاض؟ أين حفيظها؟ في المرهاض؟ أوكي. لو أيوب هيكل حرف الامتناع وشرط. Okey. Dia perlu jawab. Law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Law nasha'u. Lam. Lam tu apa? Lam taukid waqi'un fi jawab syarti. Law nasha'u, maka sekiranya kami kehendaki. Okey. Law nasha'u la ja'alnahu hutaman. Okey. Sekiranya kami kehendaki, nescaya kami jadikan ia. Ia apa? Balik kepada apa yang kita tanam, apa yang kita ladang. Ma tahruthun, harsana, ladang kita, kebun kita. Ni balik pada al-hars. La ja'alnahu hutama, ya, ja'ala. Ayo, yahtaju ila maf'ulaini. Dia yunsibu maf'ulaini. Dia ada dua fa'il. Ja'ala, ittakhadha, wattakhadha Allahu Ibrahima khalila. Ibrahim maf'ul awal, khalila maf'ul sani. Law nasha'u laja'alnahu hutama. Kami akan jadikannya hutama, hancur, rosak, binasa. Fadhaltum. Fa ini apa? Ayub. Fa apa? Aikal. Fa sababiyah. Sebab apa?
Cuba tengok ni. Fadhaltum tafakkahun. Lau nasya'u, sekiranya kami kehendaki, la ja'alnahu hutaman. Ingat Ustaz di sini ya. Ini bukan fa jawab syarat bukan ni. Bukan fa jawab syarat, bukan. Sebab jawab syarat dia pada lam tadi. Lau nasya'u, sekiranya kami kehendaki, la ja'alnahu, nescaya kami jadikannya khutama, binasa. Lau harfu imtina' wa syartin. Okey. Khutaman, apa terjadi? Apabila kami jadikan dia hancur binasa, fadhaltum, akibatnya. Sebab tu fa sababi, kita sebut apa situ? Haikal? Fa madza? Fa sababi sabiyah. Fadhaltum, kamu akan menjadi. Dhalla min akhwati madza? Hafiz. Min akhwati madza? Kana. Fadhaltum tafakkahun, kamu tafakkahun, ta'jabun wa tandimun. Kamu rasa ta'ajub, rasa menyesal, mengapa begini, rasa kecewa. Faham tu? Okey, jadi Hafiz, nak faham betul ni Hafiz? Macam mana fa sababiyah dengan lau imtanaiyah? Macam saya sebut begini. Lau adribul haikala, lau adribu haikal, la auja'tuhu fayabki. Tengok. Lau adribu haikal, kalau aku pukul haikal, la auja'tuhu, nescaya aku bagi dia sakit. Aku pukul, kalau aku pukul mesti dia sakit. Kalau aku tak pukul dia tak sakit. Sebab tu harful imtina. Sebab apa dia tak sakit? Sebab tak pukul. Nak faham lebih haikal? Tanya bapak kau nanti. Okey. Sebab kita sebut harful imtina. Sebab apa dia tak sakit? Sebab aku tak pukul. Okey. Lau adribuhu, kalau aku pukul dia, la auja'tu, aku bagi dia sakit. Fayabki, nescaya dia akan menangis. Jadi fa ni apa Ustaz? Jadi bukan fa jawab syarat, fa sabiyah. Mengapa dia menangis? Sebab pukulan yang menyakitkan. Wadah? Okey. Lau nasya'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Kalau kami kehendaki, Allah sebut, nescaya kami akan jadi ladang-ladang kamu, tanaman yang kamu tanam tadi. Sawah padi kamu, ladang gandum kamu, kebun durian kamu, kebun durian musang kingnya, tupai kingnya, yang kamu habiskan modal beribu-ribu tadi, hutaman, kami jadi binasa. Tiba-tiba pokok durian king kamu tanam, kamu letak air, jaga betul ni. Macam jaga baby lagi. Kena jaga betul. Puas jaga, tiba-tiba hari-hari daun lurus sikit-sikit, akhirnya kering. Lau nasya' Allah sebut. Sebab apa? Sebab kita ingat sewaktu kita menanam bijirin, kita menyemai benih, kita menanam bibit, tugas kita hanya kasbuna. Usaha kita hanya apa? Kita menanam. Usaha kita hanya apa? Membaja. Usaha kita membersihkannya. Tapi yang menumbuhkan az-zari' siapa? Allah. Sebab tu rasanya, أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. Adakah kamu yang menumbuhkannya ataupun kami yang menumbuhkannya? Yang menumbuhkan semuanya Allah. Usaha kita semai bibit, tanam. Semai bibit, biar situ. Letak baja semua. Yang menumbuhkan Allah. Sebab tu kita sebut apa? Doa apa? Ingat lagi semalam doa tanam pokok. Imam Khutubi sebut apa? Semalam. Hafal sudah kau? Nampudin banyak kebun kau tu. Ingat doa semalam apa? Dia kata anta balillahu dzari' al-mumbit al-mubligh. Bahkan Allah lah yang menumbuhkannya. Bahkan Allah menumbuhkannya. Al-mumbit yang membesarkannya. Okey, al-mubligh yang menyampaikan kita pada maksudnya, tujuannya. Mana kita nak sampai boleh kita petik. Sebab tu ingat buah-buahan sebelum dia masak, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
an bai'ith thimari qabla buduwi salahiha. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia larang an bai'ith thimar, kita menjual buah-buahan. Buah-buahan apa? Pokok-pokok ni qabla buduwi salahiha, sebelum mula dia. Salah ni mana? Boleh dimakan sudah. Kaifa buduwi salahiha? Ditanya Rasulullah, macam mana maksud buduwi salahiha? Dia mula menampakkan salahiha, baik sudah untuk dimakan. Hatta tasfarru atau tahmarru, sehingga dia mula nampak warna kuning atau warna apa? Merah. Mana buah masak dia jadi mangga je warna kuning, setengah warna merah. Apple dia keluar warna merah. Okey, lemon, limau warna kuning. Sebab tu tidak sah, ingat ya, tidak sah jual beli pajak pokok sewaktu mula keluar bunga ataupun mula putih. Macam buat tu, dia tengok pokok durian ni nampak keluar putih sudah kan? Keluar putih sudah. Nah, ini pokok aku pajak sepokok 3,000 durian ni. Berapa pokok? 10 pokok 30,000. Nampak buah. Supaya apa? Supaya orang lain tak sempat ambil. Jual beli tadi tidak sah. Jual beli tadi pajak pokok sebelum buah masak tidak sah. Sebab apa? Rasulullah larang. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ith thimar qabla buduwi salahiha. Sebelum apa? Sebelum buduwi salahiha. Dia apa? Sehingga apa? Sehingga dia boleh apa? Salah sudah, boleh untuk makan. Sebab tu ini baru keluar buah nampak lebat. Nah, aku pajak pokok ni 1,000. Rambutan ni 1,000 aku pajak. Tidak sah. Tuan punya pokok dia makan harta duit batil. Tidak sah jual beli tadi. Biar ustaz redha sama redha. Tuan punya pokok, tuan dusun redha, aku pun redha. Apa masalahnya? Masalahnya Allah tak redha. Masalahnya Allah tak redha. Sebab apa Allah tak redha? Sebab benda tadi boleh membawa permusuhan. Tengah buah nampak lebat, tiba-tiba tak disangka datang ribut, luruh semua buah. Apa kita boleh buat dengan buah durian putih tadi? Apa boleh buat dengan buah durian putih? Luruh semua. Sedangkan kita bagi dia apa? Sudah 3,000. Faham kan? Sebab itu tidak sah. Hukumnya tidak sah. Sebab tu yang dulu ingat tu. Jadi isu apa? Apabila idza talat suraya turfa'u kullu ahah. Apabila naik bintang suraya diangkat segala penyakit. Dulu Covid ni musim panas, nanti bulan Mei hilang semua sudah. Sebab apa? Sebab keluarnya bintang suraya. Maksud situ hadis tu. Sebab tu dalam Bukhari hadis itu dalam bab apa? Bab masalah ni, larangan jual buah sebelum dia masak. Maksud Rasulullah tadi, sebab apa? Apabila naiknya bintang suraya, masuknya musim panas. Di Hijaz, negara Arab, memang waktu musim buah bila? Musim panas. Musim apa? Sekarang bulan berapa ni? 12. Sekarang musim sejuk. Sekarang musim sejuk, habis musim sejuk, musim bulan 2, bulan 3, bulan 4 musim bunga. Bulan 3, 4, 5 musim bunga ni. 2, 3, 4, 5 musim bunga. Bukan bulan 6, ujung bulan 6, bulan 7, bulan 8 tu, itu musim panas. Waktulah musim buah. Makna naik bintang suraya, makna buah-buah telah masak. Makna buah-buah tadi selamat sudah daripada apa? Bencana ribut. Sebab musim panas yang ada ribut pasir saja. Itu pun kawasan padang pasir. Itu maksudnya. Ini apa? Diangkat Covid bulan 5 dulu. Ada dengar tu? Itu maksudnya tu. Sebab apa? Sebab musim panas ada apa? Musim buah. Sebab tu waktu di Jordan dulu kan, Ustaz di Jordan dulu. Tu Allah sebut kan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya daripada Masjidil
Haram ke Masjid Aqsa. Allah sebut alladzi barakna haulah, yang kami berkati sekelilingnya. Bumi Syam, bumi diberkati. Bumi Jordan, bumi diberkati. Bumi Lebanon, bumi diberkati. Berkat kawasan tu. Sebab tu Yahudi direbut sangat situ. Ingat ya, sesiapa yang menguasai Baitul Maqdis, dia akan menguasai dunia. Siapa yang menguasai Baitul Maqdis, dia akan kuasai dunia. Okey, sebelum ni siapa kuasai Baitul Maqdis? Okey, dulu Khalifah Kerajaan Osmani lah kerajaan terkuat di dunia. Kemudian British. Kemudian akhir sekali sekarang Pak, Yahudi. Makna sekarang dunia dipermainkan oleh Yahudi. Sebab tu Imam Mahdi dia keluar nanti, di mana pusat pemerintahan dia? Di mana pusat pemerintahan dia? Baitul Maqdis. Sebab tu saya ingat dulu waktu Syekh Abdul Walid Ani rahimahullah meninggal saudara dia. Dia kata apa? Ini saya ambil pada mulut dia hadis ni. Saya pun jarang rujuk je. Saya ingat gitu. Dia sebut, Rasulullah sebut susunan dia kan. Okey. Kharabul Madinah, Imaratu Baitul Maqdis. Imaratu Baitul Maqdis, Fathul Qastantaniyah. Fathul Qastantaniyah, Fathur Rum. Fathur Rum, Khurudud Dajjal. Okey. Kharabul Madinah, Madinah akan menjadi sunyi. Sebab menjadi sunyi, umat Islam tertumpu ke Imaratul Baitul Maqdis. Baitul Maqdis akan diimarahkan. Bermaknanya apa? Pemerintahan Imam Mahdi di akhir zaman nanti, dia akan balik ke Baitul Maqdis. Seperti nabi-nabi terdahulu, Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihissalam. Imarat Baitul Maqdis, adalah Baitul Maqdis telah kamu makmurkan. Fathul Qastantaniyah, kamu akan menakluk kota Konstantinopel. Kamu akan menakluk kota Konstantinopel. Apa kota Konstantinopel? Istanbul sekarang. Bukan Istanbul, Islambul. Kota Islam. Islambul. Kamu akan menakluk Istanbul. Fathul Qastantaniyah, Fathur Rum. Apabila kamu berjaya menakluk kota Konstantinopel, kamu akan menakluk kota Rom. Fathur Rum. Apabila kamu kota Rom, kamu kembali takluk, kamu berjaya menakluk kota Rom, Khurudud Dajjal. Waktu itulah akan keluarnya Dajjal. Makna Dajjal keluar sewaktu Imam Mahdi. Faham tu? Imam Mahdi dia akan balik ke Palestin. Sebab tu kalau Syekh dulu ini yang diajar pada saya, Syekh Abdul Walid Ani rahimahullah. Sebab tu kalau pelajar Malaysia yang belajar di Jordan ni mesti kenal nama ni. Yang dulu ya generasi awal lah. Generasi awal tu sebab apa? Syekh Abdul Walid Ani, dia pensyarah di Universiti Yarmouk University. Dia kata, sebab tu saya ingat disebut tu. Dia kata Turki akan kembali jatuh pada Kristian. Turki akan kembali jatuh pada Kristian. Sebab dia sebut dalam hadis tadi, selepas diimarahkan Baitul Maqdis, Fathul Qastantaniyah. Sebab Turki ini yang kita nampak sekarang, barisan pemimpinan dia, tapi rakyat akan umbi dia. Pengaruh sekular Kamal Atatürk terlampau kuat. Bolehlah pergi Turki, tengok macam mana masyarakat dia sekarang. Memanglah kata Erdogan ni apa bawa wajah Islam semua. Tapi masalah dia akar umbi ni rakyatnya tu. Sebab mereka pahaman nasionalis Turki itu terlampau menebal. Okey, sebab tu Turki akan jatuh balik Kristian. Akhirnya sekali makna kamu akan kembali menakluk kota Konstantinopel. Sebab tu Syekh Abdul Walid Ani rahimahullah, ramai orang tafsir Satuftul Qastantaniyah, akan ditawan kota Konstantinopel. Wa khairul amiruhu wa khair jaishum, akan ditawan kota Konstantinopel. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin mereka. Amiruhum wa khairu jaishum, sebaik-baik tentera mereka.
Makna sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik tentera yang akan menakluk kota Konstantinopel. Sebab itu disebut. Okey. Muhammad Al-Fatih dengan Imam Mahdi, siapa lebih baik? Siapa lebih baik? Dia kata waktu datang Jaish, tentera tadi, tentera siapa? Tentera Turki. Memang tentera Islam, tapi majoritinya dikuasai oleh tentera Turki Osmania daripada keluarga Ali Osman. Faham tak? Sebab dia kata, maksudnya Satuftul Konstantinia akan dibuka kota Konstantinopel, maksudnya akan dibuka di akhir zaman. Wa khairul amirum, sebaik pemimpin mereka. Siapa pemimpin mereka waktu itu? Imam Mahdi. Wa khairul jaish, dan sebaik-baik tentera jaishuhum, tentera mereka. Tentera Imam Mahdi. Sebab tentera Imam Mahdi tadi tidak lagi terikat dengan bangsa, atas nama Islam semata-mata. Sebab itulah sebaik-baik tentera, itulah sebaik-baik pemimpin Imam Mahdi. Sebab dia kata Turki akan kembali jatuh pada Kristian. Ini tafsiran Syekh Abdul Walid Ani rahimahullah. Okey. Sebab tu Syekh Abdul Walid Ani ni yang paling rapat dengan dia, setahu saya, Dr. Mazli. Dr. Mazli cukup rapat dengan dia tu. Balik-balik suka pergi ziarah dia. Kemudian juga anak apa? Anak Nek Aziz, Tok Guru Nek Aziz ni apa? Nek Omar. Nek Omar rapat juga dia. Sebab Nek Omar dulu dia di Al-Yumuk University. Okey. Jadi kita balik tadi. Barakna haulau. Bumi itu bumi apa? Diberkati. Okey. Okey. لو نشاء لجعلناه طاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون. Okey, Allah sebut itu semua kuasanya. Dia boleh jadi hancurkan semua. Waktu itu fadhaltum tafakkahun, kamu menyesal, kamu ta'ajub, kamu menyesal. Inna lamughramun, so kami menanggung kerugian. Inna lamughramun, kami ini menanggung kerugian. Ingat tadi ya? Saya balik tadi. Makna buah-buahan sebelum masak. Tapi boleh tak boleh kita jual buah putih, mangga putih? Boleh. Dengan syarat apa? Syarat potong buah dia. Faham tak? Macam buah mangga kita buat apa? Buat jeruk tu boleh. Tapi dengan syarat bisyar qat'i. Boleh. Ataupun dijual dengan pokok sekali. Boleh. Pajak buah durian tak boleh. Sebab durian untuk apa putih dia? Faham tak? Okey, nak jual dengan pokok sekali. Ibarat tu tak boleh pajak apa? Macam ramai yang buat sekarang ni. Pajak pokok rambutan, pajak pokok durian. Nanti ustaz kalau tak pajak, orang lain ambil. Orang lain dulu. Tak, biarpun macam mana, ingat rezeki ni milik Allah. Okey. Inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Sesungguhnya kami ini lamughramun. Inna lam ni lam surah sini lamul muzahlaqah. Sebab sebelumnya inna. Sebab tu lamul muzahlaqah kita sebut lam juga nama lain dia apa? Lamul inna. Bal nahnu mahrumun. Bahkan kami dilarang mendapat hasilnya, rugi semua. Sebab tu semua daripada Allah. Mana tadi ya? Ini. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah kita baca doa? Kita baca doa, tapi dalam masa yang sama imam pun membaca doa. Boleh tak boleh? Ingat Sekarang soalan dia, Ustaz, bolehkah kita baca doa dalam masa imam pun baca doa? Ingat asalnya, asalnya kalau imam baca doa secara jahriyah, secara jahar, okey, dituntut untuk makmum mengaminkan doa imam. Sebab tu dalam hadis Rasulullah sebut apa? Idza amma ahadukum qauman atau idza amma rajulun qauman fala yakhussan nafsahu bid-du'a
fa idza fa'ala dzalika faqad khanahum. Idza apabila. Idza apabila. Okey. Idza amma menjadi imam. Rajulun seorang lelaki, qauman satu kaum. Fala yakhussan nafsahu bid-du'a. Jangan dia doa untuk dirinya saja. Kalau dia buat begitu, faqad khanahum, dia telah mengkhianati mereka. Imam baca doa macam mana? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuhanku, ampunlah dosaku, kedua ibu bapakku seperti mereka menjaga waktu kecil. Makmum belakang, amin. Ya, untuk kau sajalah. Imam lagi, Allahumma rzuqni rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan la hisaba fi. Ya Allah, berilah rezeki kepadaku, rezeki yang sangat luas, yang diberkati, yang halal, baik, yang tidak engkau hisap di akhirat nanti. Makmum pun amin. Untuk kau sajalah Imam. Sebab Rasulullah sebut, fa idza fa'ala dzalika, apabila dia melakukan begitu, dia khusus doa untuk dirinya, faqad khanahum, dia telah mengkhianati makmum yang mengaminkan doa dia. Asalnya begitu. Nah, sebab tu Allah sebut juga adab doa Nabi Musa dengan Nabi Harun dalam surah Yunus. Apa Nabi Musa sebut? Okey. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna وملوا زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Maka berkatalah Musa, waqala Musa, Rabbana, Tuhan kami, innaka, Tuhan kami, innaka ataita fir'auna malahu, engkau telah kurnia kepada Firaun dan pembesarnya. Mengapa Ustaz sini? Innaka atai Firaun wa mala'u zinatan, perhiasan, harta benda, kekayaan dia di dunia ini. Tapi apa terjadi? Liyudillu an sabilik, untuk mereka menyesatkan orang lain dengan apa? Daripada jalanmu. Mereka gunakan kekuasaan mereka, kekayaan mereka untuk menyesatkan manusia daripada mendapat petunjuk. Sebab apa? Manusia ni kerana ketamakannya kepada dunia, dia sanggup lari pada petunjuk Allah. Nah, kalau tak amalkan riba, macam mana kita hidup sekarang? La haula wala quwata illa billah. Beraninya cakap begitu. Kalau tak apa? Kalau tak amalkan riba, macam kita hidup? La haula wala, Allah subhanallah. Okey. Allah subhanahu wa ta'ala, sebab tu janganlah kita bersifat mulut kita terlalu celupar begitu. Okey, balik dia. Rabbana tamis ala amwalihim, Tuhan kami hancurlah harta benda mereka. Washdud ala qulubin, kuncilah hati mereka, mereka takkan beriman sehingga mereka melihat hatta azab al-alim, azab yang pedih. Itu doa siapa Allah sebut? Nabi Musa. Wa qala Musa, berkata Musa. Tapi apa Allah jawab? Surah Yunus. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima. Maka Allah berkata, qad ujibat da'watukuma, telah dimakbulkan doa kamu berdua. Sedangkan yang berdoa siapa? Musa. Tapi Allah sebut qad ujibat da'watukuma, sesungguhnya telah dimakbulkan doa kamu berdua. Jadi makna apa? Makna dia, Nabi Musa berdoa, Nabi Harun alaihi salam mengaminkan doa Nabi Musa alaihi salam. Itu asalnya. Apabila doa imam baca jahar, makmum mengaminkan. Tapi kalau doa sirri, doa makmum pun tak tahu imam doa apa. Jadi Allahumma apa juga dibaca ni ya? Nanti aku nak amin, dia minta apa? Dia minta nak kahwin dengan apa? Anak aku. Mana boleh tuang bangka sudah tu. Sama aku. Jadi kalau imam sirri, makmum pun baca doa sendiri. Faham tak? Kalau imam jahar, makmum aminkan. Tapi kalau imam baca doa, kadang-kadang imam tak hafal doa pun.
Tapi apa? Takut tersilap. Bagus seperti pelan saja apa? Yang dengar bunyi apa? Ya Allah, Allahumma. Yang lain tak tahu apa bunyi dia. Rupanya baru hafal doa dalam apa? Buku-buku panduan doa. Jadi tak berani kuat sebab tak lancar lagi. Jadi yang dengar bunyi apa? Allahumma, Allahumma. Jadi makmum situ dia baca sendiri. Jelas tu? Okey, jelas. Ini asalnya. Okey. Tapi contohnya, kalau imam baca jahar, doa jahar. Nah, boleh makmum doa sendiri. Bahkan dituntut juga makmum doa sendiri. Imam, ayo hari ni kita buat sembahyang hajat, kita nak berdoa. Sebab apa? Anak pengurusi masjid nak bertanding masuk calon pilihan raya. Jadi kita berdoa, ya Allah, bagilah menang calon anak pengurusi masjid ni, ya Allah. Kita, ya Allah, jangan ku terima doa dia, ya Allah. Ya Allah, penyangak semua ni, ya Allah. Okey, boleh tak boleh? Boleh. Okey. Jelas tu? Okey, jadi saya balik ya. Okey, kesimpulan dia begini ya. Maksudnya, kalau imam baca jahar, adabnya makmum aminkan. Kalau imam doa sir, makmum juga berdoa sendiri. Tapi kalau imam doa tak tentu hala, biarpun jahar, makmum baik doa sendiri. Sebab Rasulullah sebut, sayakunu fi akhir zaman, akan zahir di akhir zaman ini kaum yaqtaduna fi du'a wat tahur. Mereka melampau dalam berdoa dan juga bersuci. Ambil wudu sampai merah muka, disapu. Okey. Nah, keluar bilik air basah habis keluar. Okey, melampau. Okey, ambil wudu ni, tu kolah tu, betul. Bukan begitu wudu. Okey, akan datang mereka melampau dalam berdoa. Okey, mereka melampau, Rasul sebut. Okey. Okey. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah lewatkan solat sebab nak tunggu imam habis solat berjarak? Terima kasih. Boleh tak boleh? Boleh. Sebab apa? Solat berjarak ni bid'ah. Takkan kita nak bersama buat perbuatan bid'ah. Kadang-kadang kan, dulu kan, yang sebut sebagai salafi ni, golongan salafi ni, itulah paling keras sekali. Sikit-sikit kita buat doa selepas solat, kamu doa beramai-ramai, berzikir, berdamai, Rasulullah buat ke tidak? Tak ada. Habis, Rasulullah tak buat. Mengapa kamu buat? Sekarang yang saya betul-betul sepelik. Sebab tu, kalau siapa pergi masjid Nabi, masjid haram, adakah lepas solat, Astaghfirullahalazim, 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 la ilaha, adakah? Tak. Masing-masing zikir sendiri, berdoa sendiri. Tak apa, silakan. Kalau kita berzikir, tak, itu bid'ah tu. Sebab Rasulullah tak pernah buat. Zikir selepas salat, doa selepas salat beramai-ramai, itu selepas salat, bukan dalam salat. Sekarang mereka buat salat berjarak dalam salat. Sedangkan Rasul sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti mana kamu tengok aku salat. Boleh tak boleh lewatkan? Bagi imam imam SOP habis dulu. Bagi imam yang solat ikut sunnah WSO solat dulu, habis baru kami solat. Silakan. Kecuali solat Jumaat. Jumaat jangan ya. Sebab Jumaat tak boleh 2 jemaah. Okey, buat dulu. Bagi imam habis apa? Ataupun buatlah berjemaah di rumah. Buat jemaah di rumah. Kalau jemaah di masjid ikut sunnah WHO, di rumah kita ikut solat sunnah Nabi, buat di rumah. Sebab tu kita sebut kaedah fikih apa? Al-fadilatu al-muta'alliqatu binafsil ibadah afdalu minal fadilah al-muta'alliqati bimakaniha. Fadilah sesuatu ibadat dengan sebab zat ibadat itu sendiri. Solat berjemaah 27 darjat. Solat di masjid ada kelebihan dia, iaitu lebih baik pada solat berjemaah tempat lain. Tapi apabila solat di masjid menghilangkan pahala solat berjemaah, bahkan mendapat apa? Mendapat lagi bahana bid'ah dalalah. Lebih baik solat berjemaah di rumah. Okey.
Assalamualaikum Ustaz, bolehkah Ustaz terangkan tata cara berniaga dalam Islam? Oh, ini soalan apa? Ini ingat ya, ini bab apa? Kalau bab ini, bab apa? Bab muamalat, tata cara berniaga Islam. Sebab tu apa? Selepas bab munakahat, baru kita masuk bab muamalat. Sebab banyak jenisnya ni. Ini apa? Nak sebut ini. Mau setahun kita belajar tu. Dalam Iqna mungkin setahun habis baru kita habis baca tajuk tu. Okey, cuma kita sebut beginilah supaya tak apa, kalau orang kena sebut semua tak mengkalan. Sebab tak mengkalan dia. Okey, ingat ya sini ya. Kita begini, secara prinsipnya dalam muamalat ini, ingatlah, muamalat Islam dia bukan sistem kapitalis yang mengutamakan golongan pemodal. Dan dia juga bukan sistem kapitalis komunis yang menafikan hak milik individu. Tak. Sistem Islam ni apa? Semuanya milik Allah. Ingat ya? Walillahi mulkus samawati wal ard. Semua harta benda bahkan diri kita semuanya milik Allah. Itulah prinsip pertama muamalat dalam Islam. Okey. Semuanya milik Allah. Sebab apa? Kita lahir ke dunia ni kita bawa apa? Kita bawa apa? Apa kita bawa? Kita hanya bawa jasad kita saja. Balik pun begitu. Kita akan bawa apa? 3 helai kain kafan. Perempuan 5 helai. Okey, satu. Yang kedua, ingatlah, semuanya milik Allah. Harta ni milik Allah. Sebab Allah sebut, wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum. Berikanlah kepada mereka harta Allah. Harta siapa? Harta Allah, milik Allah. Okey. Alladhi atakum. Jadi harta ni harta Allah, milik Allah. Dia bagi kepada kita. Faham tak? Apa maksud sini? Okey. Faham tak? Jadi harta ni Allah bagi apa? Kepada dia, kurniakan kepada kita. Kemudian pemilikan kita ini bukan pemilikan mutlak. Pemilikan menjadi, sebab hakikatnya semuanya milik Allah. Sebab tu Allah sebut, kadang-kadang Allah sebut harta kita. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta sesama kamu secara batil. Faham tak? Jadi kita tahu hartanya sebenarnya milik Allah, bukan milik sesiapa. Kemudian Allah kurniakan kepada manusia, dan kemudian Allah akan semuanya kembali kepada Allah. Sebab Allah sebut, walillahi mirasus samawati wal ard. Bagi Allah warisan langit dan bumi. Semuanya balik kepada Allah. Boleh faham? Ini prinsip muamalat Islam. Bermula pada akidah kita, keyakinan kita. Semuanya milik Allah. Dia bagi kita, gunakan untuk kehidupan dunia ini. Untuk kehidupan dunia ini, sebelum apa? Akhirnya semua sekali dia ambil balik. Faham tak? Kemudian okey. Apabila gitu, ingat semuanya milik Allah. Kemudian apa dia bagi? Liyabluwakum ayyukum. Harta benda apa? Okey. Harta benda ini apa? Ujian Allah kepada kita. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan hidup di dunia ini melainkan mata, kesenangan yang menipu. Sebab menipu, tengoklah. Kita tengok Diego Armando Maradona dengan masyhur semua sanjungnya dengan apa hebatnya dia kan. Akhirnya apa? Kembali menjadi tanah. Mana kekayaan dikumpul selama ni? Sekejap saja datang kan? Semuanya menipu. Seluruh dunia sanjung dia. Akhirnya apa dia tinggal? Akhirnya dia kembali menjadi tanah. Sekejap saja kembali menjadi tanah. Semuanya milik Allah. Sebab tu apa kita sedar, dia daripada Allah kepada dia bagi, pinjamkan kepada kita dan kepada dia balik. Sebab tu dalam hidup kita
dia uji kita dengan halal dan haram dalam muamalah perniagaan kita, harta benda kita. Faham tak? Allah uji. Sebab tu Allah uji. Ingat itu secara asasnya prinsip muamalah dalam Islam. Itu banyak lagi. Contohnya kita sebut, Islam ini bukan sistem apa? Dia bukan sistem kapitalis. Sebab ada benda tidak boleh dijadikan permilikan individu atau syarikat tertentu. 3 benda. An-nasu syuraka'u fi thalathatin fil ma'i wan nari wal kala. Umat manusia ini berkongsi kepada dalam 3 perkara. Fil ma' pada air. Lautan kita berkongsi. Jangan sebut ini milik aku ya. Jangan monopoli. Fil ma' air. Wan nar api. Tidak boleh monopoli syarikat tertentu, ini tak boleh. Ini milik bersama. Wal kala padang ragut. Sebab tu dalam dekatnya Islam ada disediakan padang ragut untuk memenuhi keperluan umat Islam. Sebab kita apa? Banyakkan akikah perlukan binatang. Apa? Korban perlukan binatang. Kadang bernazar untuk sembelih binatang. Jadi tempat berternak tak ada. Sebab tu perlu disediakan untuk menternak binatang. Sebab orang ada modal, tapi tidak ada tempat untuk menternak. Sebab tu sapi jadi mahal. Seekor 5,000, 7,000, 6,000. Cuba semua boleh berternak. Faham tu? Okey, jelas. Begitu juga dia apa? Islam juga cara saya penentuan harga berdasarkan apa? Konsep penawaran dan permintaan. Sebab tu Rasulullah satu ketiga ghala as-si'ru fil Madinah. Satu ketiga di pasar Madinah barang tiba naik harga. Datanglah sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sa'ir lana. Ya Rasulullah, tetapkan harga syiring untuk kami. Harga syiring kan? Makna tetapkan harga. Rasulullah sebut apa? Inna Allah wal musa'ir. Harga ini semua daripada Allah. Al-qabid al-basit. Yang menyempitkan dan meluaskan. Okey. Wa inni la arju. Aku berharap an alqallah, aku bertemu Allah nanti, wala ahadun, tidak ada seorang pun yatlubuni bimadlatin fi damin wala mali. Tak seorang pun menuntut aku telah menzalimi dia pada harta bendanya dan juga apa? Darahnya. Maknanya kadang-kadang peniaga terpaksa naikkan harga. Sebab apa? Sebab tu apa? Dalam ekonomi, siapa belajar ekonomi tu? Teori penawaran dengan permintaan. Apabila kurang penawaran, banyak permintaan, harga akan melambung. Itu biarkan. Tanpa dipengaruhi oleh apa? Sebarang ini melalui surah ni. Ekonomi sudah. Makna tak boleh ada spekulasi, tak boleh ada monopoli. Macam sekarang monopoli, macam kita sekarang bukan sistem Islam. Gula, okey, ini yang bagi permit saya boleh import. Itu monopoli. Sebab tu la yahtaqir illa zalim. Tidak monopoli, mereka orang zalim saja. Okey, nak import gula, jadi mereka boleh main harga. Bukan sistem Islam tu. Sistem permit ni bukan sistem Islam. Itu sistem kapitalis yang menjaga kepentingan pemodal. Jadi mereka banyak modal, mereka boleh import daripada mereka nak sukai untuk mereka pasarkan. Itu sistem kapitalis. Sebab Islam bukan kapitalis dan juga bukan sosialis. Dia tidak mengutamakan apa? Semuanya sama. Jelas tu. Sebab tu Islam wajib zakat. Kita pegang lagi. Innallaha qad a'ta li aghniyaikum ma yakfi li fuqaraikum. Allah memberi kepada golongan kaya kamu apa yang mencukupi golongan miskin kamu. Sebab tu dalam Islam tidak ada permusuhan antara golongan kaya dan miskin. Sebab apa? Miskin, golongan kaya, sedar harta. Wa fi amwalim haqqum ma'lum. Pada harta mereka ada hak tertentu. Orang-orang miskin, Allah rezekikan orang miskin melalui mereka. Sebab tu dalam Islam miskin kaya sentiasa berkasih sayang. Bukan golongan apa? Tengok dulu berlaku peperangan di Rusia dulu. Revolusi apa? Bolshevik semua tu kan? Sebab apa? Nak melawan golongan apa? Pemodal kapitalis. Berlaku peperangan tu. Okey, Islam tak. Itu secara dasarnya. Jadi kalau nak belajar lagi macam mana cara Islam, boleh datang ke madrasah ini. Setiap hari daripada jam 8 jam 10 kita membaca kitab Al-Iqna. Okey, boleh datang ke madrasah jam 8 sampai jam 10 kita baca kitab Iqna. Hurai semua tu bab muamalatnya, munakahatnya. Okey. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya tarikat yang wujud dalam masyarakat kita, tarikat. Sebab tu saya kata okey, apa mana tarikat ni?
Tarikat jalan menuju Allah. Okey, sebab Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu taqullaha bataghu ilaihil wasilah. Wahai orang beriman, takutlah kepada Allah dan carilah jalan kepada Allah. Cari jalan. Ingat sebab tu kita yang wajib belajar 3. Kita ambil kesimpulan pada hadis Jibril. Pertama, ilmu apa? Ilmu akidah, iman, rukun iman. Kemudian ilmu fiqh. Kemudian ilmu tasawuf. Sebab tu dulu waktu saya belajar tarikat dulu, syekh tarikat dia tak bagi, dia tak istilah talqinkan tarikat. Kalau kita belum belajar ilmu aqidah, ilmu fiqh, tasawuf. Sebab apa? Ingat tarikat tak belajar pun tak apa. Okey. Ini kita solat tarikat itu, tarikat Rasulullah. Faham tak? Itu tarikat Rasulullah. Sebab tu ada setengah tarikat yang benar. Contohnya tarikat imam besar, tarikat Qadariyah, tarikat apa? Abdul Qadir Jilani. Yang apa ingat tarikat ni mesti sempurna nasab dia kepada Imam Abdul Qadir Jilani. Tarikat apa? Tarikat Rafi'iyah, tarikat Imam Rafi'i. Okey, makna dia imam ni semua ulama kata mereka memang imam. Abdul Qadir Jilani, ahli sunnah kata itulah imam besar. Abu Qasim Al-Qushairi, itulah imam besar. Faham tak? Sebab tu dia jelas. Sehingga kan untuk tarikat ni, masalah sekarang yang tarikat ni banyaknya menyeleweng. Okey. Sebab macam mana nak nilai tarikat, seleweng tak seleweng? Gini. Nak nilai tarikat meleweng tak meleweng? Tengok. Dia kata, syekh tarikat ni, apa Imam Rafi'i kata? Syaikhuka, syekh engkau, syekh tarikat engkau ini untuk kau ambil tarikat pada diri, yulzimuka kitab Allah wa sunnata Rasulillah. Syekh tarikat yang kau nak ambil tarikat ni, dia melazimkan engkau untuk berpegang dengan kitab Allah. Kau buat ini di mana sandarannya daripada kitab Allah. Kau berdoa beramai-ramai ini di mana sandarannya kitab Allah. Tadi kisah Musa dengan Harun. Kau buat ini di mana sandarannya daripada sunnah Rasulullah. Syaikhuka yilmizumika kitab Allah. Dia menjadikan engkau melazimi kitab Allah. Wa sunnata Rasulillah. Dan menjadikan engkau berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Rasulullah dijaga apa? Solat berjemaah. Makna orang tarikat dia tak tinggal solat berjemaah. Sebab apa? Itu sunnah Rasulullah. Dia tak tinggal solat berjemaah kerana itu sunnah Rasulullah. Okey. Sebab apa? Sebab at-tariqatu ila Allah masdudah. Jalan menuju Allah ini terkunci. Illa man iqtafa bi athir Rasulillah, melainkan siapa yang mengikut jejak-jejak ditinggalkan oleh Rasulullah. Makna Rasulullah, okey, sunnah Rasulullah solat berjemaah, dia bangun qiyamul lail. Yulzimuka kitab Allah wa sunnati Rasulillah wa yub'iduka anil bid'ati wal muhdatsah. Syekh tarikat engkau tadi menjauhkan engkau daripada melakukan perkara-perkara bid'ah. Ini apa? Belajar tarikat boleh jadi syirik pada Allah. Macam mana? Sebenarnya alam ini semuanya berasal dari Nur Muhammad. Nur Muhammad pernah saya dengar ni? Nur Muhammad ni dia makhluk pun bukan, qadim pun bukan. Tuhan pun bukan, makhluk bukan. Habis apa benda? Okey. Dia kata Nur Muhammad ni Tuhan pun bukan, makhluk pun bukan. Habis kalau Tuhan bukan, makhluk bukan, apa benda? Sebab kita sama berapa? Al-Qadim wal Khaliq, Al-Qadim wal Hadis. Okey. Jadi benda-benda tu biar itu nak menyesat surat tu. Kemudian lagi apa? Tengok orang pergi solat berjemaah di masjid. Biarlah. Mereka tu, itu mereka ilmu syariat. Mereka solat di masjid tu, mereka ilmu syariat. Kita ni ilmu hakikat. Mereka bukan kenal hakikat solat mereka tu. Tapi kita biarpun kita tak nampak orang masjid, tapi kita lagi ilmu kita ilmu hakikat. Yalah, hakikat nak terjun ke neraka tu.
Hakikat nak terjun ke neraka. Sebab Rasulullah sebut, "Idza ra'aitumur rajula yaqtadul masajid fa ashhidu lahu bil iman." Apabila engkau melihat seorang lelaki berulang ke masjid, subuh di masjid, zuhur di masjid, asar di masjid, maghrib di masjid, isya di masjid, saksikanlah dia benar-benar beriman. Ini apa nah? Orang solat masjid tu, mereka syariat, kami lain, kami hakikat. Hakikat apa? Kalau sebut begitu, itulah hakikat nak terjun ke neraka. Boleh faham tu? Tambah lagi apa? Ilmu tarikat juga tu. Apabila kita tarikat ni, kita akan tahu bila kita nak mati. Ada tanda 100 hari kita nak mati, ada tanda 40 hari kita nak mati, ada tanda 7 hari kita nak mati, ada tanda 3 hari kita nak mati, ada tanda sehari kita nak mati. Kita tahu sudah. Ini ilmu mengenal insan mengajar kita, ilmu tarikat. Itu tarikat nak terjun ke neraka juga tu. Sebab apa? Benda ini bertentangan dengan Quran. Allah sebut apa? Inna Allah indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith. Bila berlaku kiamat, Allah tahu. Turun hujan, Allah tahu. Bila turun hujan. Wa ya'lamu ma fil arham. Bertemu sepasang suami isteri, Allah tahu tak? Allah saja tahu. Jadi anak atau tidak? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada satu jiwa pun tahu apa yang dia nak buat esok hari. Dia tak tahu. Dia tidak tahu apa yang dia nak buat esok hari. Dia tak tahu. Ini boleh tahu dah 100 hari sebelum mati, 40 hari sebelum mati. Mana apa? Faham tak? Sama ada kau nak membenarkan Al-Quran atau nak benarkan kata apa? Syekh tarikat yang sesat tadi. Faham tak? Kita kebenarannya hanya bersama Al-Quran. Cuma kita kata ada apa? Firasat saja. Perasaan. Itu pun zon, bukan yakin. Firasat ni, aku tak tahu, aku rasa macam tak lama sudah aku nak hidup ni. Ada rasa itu tak sini? Itu zon. Itu apa? Firasat ni hanya zon, bukan yakin. Sebab kalau orang tanya, Ustaz, habis orang nak kena hukum gantung tu, tahu sudah kan? Selepas solat subuh pagi Jumaat, dia tahu sudah. Tahu dia, tetap tahu dia Allah zon. Pernah pegawai berjalan cerita, ada yang gantung tak mati, tapi hilang suara. Dia gantung tak mati tapi hilang suara. Waktu saya tak nak ACA tu, saya pernah tanya dia, pernahkah ada yang digantung tapi tak mati? Dia kata ada. Tapi apa? Dia kata tapi habis tu hilang suara. Hilang suara dia. Sebab apa? Tercekik kan? Tapi tak mati. Sebab apa? Sebab malaikat maut belum datang. Okey, jelas ya? Jadi kita nak tahu sebab tu kata, nak ambil tarikat, biarlah mantap dulu akidah, mantap hukum hakam fiqh, mantap ilmu tasawuf, barulah bai'ah dengan tarikat. Barulah bai'ah tarikat, biar mantap dulu. Sebab apa? Kalau tidak, cukuplah kita buat apa? Jaga solat subuh berjemaah, zuhur berjemaah, zikir, cukuplah itu, cukuplah. Memadai sudah. Banyak juga wirid tu. Boleh baca apa buku wirid tu? Paling maksurat. Bacalah pagi maksurat, pertama tarikat apa? Cukuplah tarikat maksurat tu. Cukup tu. Okey, daripada apa? Nak jadi tak tentu hala tu. Okey, tak jadi tak tentu hala. Okey. Jelas tak? Ingat tarikat asalnya apa? Sebab tu kena betul-betul apa? Syekh tarikat ni macam sebut tadi, yang melazimkan kita dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah, menjauhkan pada perkara bid'ah. Jadi cukup sekat tu. Aquli qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli sallim. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa al-batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al multabisan 'alaina fanadhil waj'al muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya Allah ya Haikalu.